Sekolah Rendah Muhammad Alam di Jalan Raja Isteri Syria yang dirasmikan pada bulan Julai 1956 adalah antara institusi pendidikan yang mendapat perhatian ke bawah Duli Yang Maha Mulia. Sekolah yang mempunyai hampir 280 orang murid dengan 29 orang guru itu merupakan salah sebuah sekolah rendah tertua di daerah Belait. Dengan visi ke arah pendidikan berkualiti dan kecemerlangan di alaf baru, sekolah ini gigih berusaha untuk mencapai matlamatnya, termasuk berusaha untuk menjayakan pelaksanaan sistem pendidikan negara abad 21, memastikan tahap literasi dan numerasi murid tercapai mengikut peringkat-peringkat yang ditetapkan dalam dasar akademik Kementerian Pendidikan dan membangun individu pelajar dengan seimbang dari segi intelek, jasmani, emosi dan rohani. We are doing topic puzzle about shapes. Sambil menyaksikan secara dekat suasana pembelajaran ke bawah Duli Yang Maha Mulia, juga beramah mesra dengan guru-guru dan murid-murid. Kementerian Pendidikan memberi tumpuan untuk melengkapi generasi muda melalui pendidikan yang berkualiti agar mereka lebih dinamik serta dapat memperbaiki kehidupan masing-masing dan seterusnya menyumbang terhadap pembangunan negara. Pelbagai usaha dilaksanakan dalam pelaburan pendidikan awal kanak-kanak yang menjadi salah satu agenda utama Kerajaan Baginda dalam mencapai Wawasan Brunei 2035. Dengan misi melahirkan pemikir muda yang kreatif, pelajar sepanjang hayat dan pemimpin kepada perubahan, Maktab Anthony Abel di Jalan Sultan Omar Ali yang dibuka rasmi pada penghujung tahun 1950-an gigih memainkan peranannya ke arah mencapai objektif tersebut. Ke bawah Duli Yang Maha Mulia amat memberi perhatian terhadap perkembangan dan pencapaian pendidikan di negara ini. Ini terbukti dengan setiap keberangkatan ke bawah Duli Yang Maha Mulia, institusi pendidikan merupakan salah satu tumpuan lawatan Baginda. Seperti yang pernah Baginda titahkan, pendidikan adalah satu pelaburan sepanjang hayat kerana dengan pencapaian yang dijana melalui sistem pendidikan akan menentukan hala tuju masa depan negara. Justru kerajaan ke bawah Duli Yang Maha Mulia melalui Kementerian Pendidikan berusaha mempertingkatkan kualiti pendidikan dan menjadi fokus utama bagi melahirkan rakyat yang cemerlang, berpendidikan, berkemahiran tinggi, berdaya saing, penuh kreatif dan inovatif. Infrastruktur pendidikan, tidak kira sama ada institusi kerajaan ataupun swasta, terus mendapat perhatian sejajar dengan perkembangan pesat sistem pendidikan negara. Dalam hubungan ini, ke bawah Duli Yang Maha Mulia tidak terlepas pandang terhadap pendidikan sekolah swasta. Baginda berkenan berangkat melawat sekolah menengah Chongqing di Jalan Bolkiah yang memulakan sesi pembelajaran pada tahun 1938. Hampir 850 orang pelajar menuntut di sekolah ini pada masa ini. Pendidikan dapat membantu mengembangkan potensi dan seterusnya menghasilkan pendudukan yang berkemahiran menjadi landasan yang kuat dalam pembasmian kemiskinan dan penjamin keselamatan penduduk. Sasaran menghasilkan penduduk yang berpendidikan dan berkemahiran tinggi merupakan salah satu teras strategik pembangunan dalam rancangan kemajuan negara ke-10. Sektor swasta digalakkan untuk memberi sokongan berterusan bagi meningkatkan keupayaan dalam menangani jumlah penuntut yang semakin meningkat setiap tahun. Setakat ini sebanyak 115 buah sekolah swasta didirikan, meliputi semua peringkat pendidikan dari prasekolah sehinggalah ke peringkat tinggi.
Sebuah syarikat tempatan yang berkecimpung dalam bidang kejuruteraan ringan dan berat serta pembinaan Adenin Works and Engineering Sendirian Berhad di Jalan Perindustrian Sungai Bera juga dikunjungi baginda. Kerajaan ke bawah Duli Yang Maha Mulia sentiasa menggalakkan anak tempatan melibatkan diri dalam pelbagai bidang perindustrian seperti pembuatan, pembinaan dan kejuruteraan. Peningkatan dan pengukuhan kapasiti dan keupayaan usahawan tempatan yang berkembang dan seterusnya menembusi pasaran antarabangsa merupakan salah satu aspek yang boleh menjana persekitaran perniagaan yang kondusif. Dalam membantu mencapai sasaran mempelbagaikan ekonomi tanpa bergantung sepenuhnya kepada sumber minyak dan gas, keusahawanan berasaskan pengetahuan dan inovasi serta penggunaan teknologi tinggi, terutamanya dalam sektor bukan minyak dan gas, akan diberi dokongan yang berterusan. Rumah Ketua Kampung Lumut 2, Awang Abdul Rahman bin Hashim, antara persinggahan baginda seterusnya. Baginda berkesempatan berbual mesra dengan pemimpin kampung ini dan penduduk-penduduk kampung. Penghulu mukim atau ketua kampung yang menerajui institusi mukim dan kampung sering disaran agar membangun dan merancang berbagai usaha demi memajukan mukim dan kampung di bawah jagaan masing-masing di samping jalinkan hubungan baik yang sihat dalam kalangan anak buah kampung. Ke bawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam semasa berangkat merasmikan istiadat pembukaan rasmi musim permesyuaratan Majlis Mesyuarat Negara pada 1 Mac lalu bertitah menekankan pentingnya peranan institusi penghulu dan ketua kampung dalam sama-sama menangani isu sosial dan kesejahteraan penduduk kampung dan mukim. Arus globalisasi dan cabaran abad ke-21 banyak merubah lanskap kehidupan manusia sejagat. Ledakan transformasi kehidupan ini, kehendak dan ekspektasi orang ramai terhadap peranan institusi penghulu dan ketua kampung juga semakin tinggi. Dalam usaha berterusan Kementerian Hal Ehwal Dalam Negeri dalam memastikan keberkesanan jentera institusi penghulu dan ketua kampung, setentunya akan dapat mendukung dan merealisasikan hasrat negara terus mengekal dan mengukuhkan kesejahteraan, hidup berkeluarga, berkemasyarakatan dan bernegara. Baginda meneruskan lawatan dengan berkenan singgah ke beberapa buah rumah milik penerima anak-anak kunci. Ke bawah Duli Yang Maha Mulia tidak jemu memberikan perhatian dan pemedulian terhadap taraf hidup rakyat dan penduduk negara. Baginda meluangkan masa mendampingi rakyat dengan penuh keakraban dan kemesraan. Dalam mewujudkan keharmonian di kawasan perumahan, Baginda menekankan konsep berjiran dan bertetangga hendaklah dihidupkan. Begitu juga semangat muafakat dan muhibah. Baginda percaya permuafakatan yang dijalin oleh rasa persefahaman dan muhibah akan dapat mewujudkan kehidupan yang rukun damai dan harmoni. Kerajaan dalam memberikan kemudahan seperti rumah menyeru agar seluruh rakyat dan penduduk mematuhi peraturan dan undang-undang, terutama dalam memenuhi syarat-syarat perjanjian memiliki rumah yang disediakan. Sebagai sebuah kawasan tempat kediaman, setiap penghuni dan pemilik harus menanamkan kesedaran tentang kebersihan dan keamanan kawasan sekeliling kerana ia menyumbang kepada pembangunan berterusan kerajaan terhadap keharmonian kehidupan rakyat dan penduduk. Ke bawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam mengakhiri keberangkatan baginda dengan berkenan berangkat ke majlis santap di Mes Pegawai Batalion Ketiga Perkemahan Lumut. Keberangkatan baginda ini jelas menunjukkan hasrat ke bawah Duli Yang Maha Mulia untuk melihat lebih ramai rakyat dan penduduk memiliki rumah dan tanah menjadi kenyataan. Pada waktu yang sama, ia juga membantu meningkatkan kualiti hidup rakyat dan penduduk. Laporan Haji Nazri Haji Satri untuk Berita RTB.